Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat Al-Quran, pencinta-pencinta Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton setia My Quran Time. Oh, takut juga tuan-tuan takut tersasul bila share Quran Time kan sebelum ni. Tapi hari ini bermula detik baru, sejarah baru, dan bermulalah pengajian kita. Kita katakan cahaya baru, iaitulah bermula pada hari ini kita akan memulakan 604 muka surat ataupun 114 surah ataupun 6236 ayat, merangkumi 600 episod insya-Allah, bersama bermula saat ini dalam My Quran Time. Kenapa? Bukan Ustaz Fazrul yang mula. Masya Allah. Hari ini, saat ini saya bersama dengan dua T. Saya Ahmad Tarmizi Abdul Rahman dan saya bersama dengan Al-Fadil Ahmad Tirmizi Ali. Asal mana? Asal Kepok Lekor juga. Kepok Lekor juga. Masya Allah. Dua-dua kami daripada negeri Terengganu Darul Iman. Ustaz Zee sihat dah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ceria Ustaz Zee. Alhamdulillah. Kita hari ini bermula sejarah ataupun kita nak mula momentum kita yang baru ini dalam My Quran Time. Masya-Allah. Bersama dengan sahabat-sahabat Al-Quran kita semua. Saya yakin dan percaya sahabat-sahabat Al-Quran kita di Kaca TV, bahkan ada yang di Facebook bersama dengan kita. Kita tanya-tanya, mana Al-Fadhil Ustaz Fazrul ni? Betul. Entah kita berdua je kot hari ni. Wallahualam, kita nantikan. Sebelum itu, mari kita mulakan pertemuan kita pada hari ini. Memulakan perjalanan Al-Quran kita, perjalanan pengajian Al-Quran kita, yang pasti dan pasti akan terpahat dalam kehidupan kita setiap ayat yang akan kita bacakan. Dan kita nak mula pada hari ini dengan Ummul Quran ataupun Ibu Al-Quran, Suratul Fatihah, yang akan dibacakan oleh sahabat saya. Sedaplah, kita minta je lah. Sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Ahmad Tirmizi Ali untuk memulakan. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Tarmizi Abdul Rahman dan para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Sebelum saya memulakan bacaan surah Al-Fatihah, memulakan perjalanan bacaan Al-Quran kita, saya ingatkan diri saya dan juga sidang penonton untuk sama-sama kita bulatkan niat kita, ikhlaskan niat kita, kerana antara satu misi kita untuk mengikhlaskan umat, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan umat. Kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan juga kita berazam untuk nak khatam Al-Quran. Amin ya Rabb. Khatam bacaan Al-Quran, dan yang paling penting khatam tadabbur Al-Quranul Karim. Maka kita betulkan niat, kita azam untuk khatam Al-Quran 6236 ayat, 114 surah. Betul Ustaz. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk terus kita bersama dengan My Quran Time. Baca, faham dan juga amal. Ustaz, sebelum Ustaz Mizi baca, kita rasa macam janggal lah pula berdua. Ustaz Tirmizi. Saya risau masa penonton-penonton tak sedar duduk ni. Tak sedap duduk ni. Mana seorang lagi Ustaz Hansen. Jadi mari kita nak jemput tuan guru kita yang selalu beri pencerahan kepada kita, memahamkan kita tentang ayat-ayat yang kami berdua baca rasa tak lengkap, iaitulah kekanda kepada kami, iaitu tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Tuan Ahmad Fazrul Ismail. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Ustaz Tarmizi menjemput. Saya ingatkan saya dah tak terlibat untuk kali pertama ni ya. Tapi lambat sikit datang ya, kerana perjalanan kita jauh. Masya-Allah. Perjalanan jauh Ustaz ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Saya ucapkan terima kasih berada pada hari ini My Quran Time. Bukan lagi musaadah COVID-19, tetapi baca, faham, amal. Saya ucapkan terima kasih pada semua yang sudah pun awal berada di depan kaca TV, sempena dengan Hari Keputeraan Ustaz. Ya, subhanallah. Hari Keputeraan. Pada hari ini yang di-Pertuan Agong, kita sama-sama membawakan ini sebagai hadiah lah, menjadi sejarah. Kalau katakan biasanya hari Sabtu bertukar pada hari Isnin, Hari Keputeraan, dan kemudian sekali pada hari ini kita ingin memulakan perjalanan dengan niat yang tulus hanya kerana-Mu ya Allah. Sama-sama kita berdoa, bulatkan tekad, kerana niat inilah yang akan Allah terima ya, insya-Allah. Mari sama-sama tuan-tuan kita memulakan program kita pada hari ini. Bagaimana Ustaz? Silakan. Suratul Fatihah. Mari kita sama-sama. Jom sama-sama baca insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz Tarmizi, Ya. alhamdulillah, Alhamdulillah, mendengar Ustaz. ya Ya. surah Al-Fatihah ini, ya permulaan ni di antara rasa Ya, Ustaz. dia ada sayu dan juga Ya. gembira. Betul, Ustaz. Ya, sebenarnya kerana ini adalah saat yang amat berharga. Betul, Ustaz. Sebenarnya, dan ia adalah berat. Walaupun sebenarnya wahyu pertama adalah surah Al-Alaq, ya, tetapi disusunkan surah Al-Fatihah ini nombor satu. Bukan mudah sebenarnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin membawakan wahyu ini, dan kita dapat Al-Fatihah, ya. Kita dapat Al-Fatihah. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, ambil mushaf bersama dengan keluarga yang berada di mana jua, ya, ambil mushaf. Kita nak dengar sekali lagi surah Al-Fatihah, ya. Kali ini Ustaz, Ya. saya jumpa Ustaz Tarmizi pula lah, nak mendengar pasal surah Al-Fatihah ini adalah lambang kepada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlukan sangat. Kita perlukan sangat. Silakan kita bersama dengan Ustaz Tarmizi. Surah Al-Fatihah, dan kita pun nak ajak sahabat-sahabat Al-Quran semua, yang saya kira dan saya yakin ramai sekali yang bersedia, Ustaz, bersedia dengan Al-Quran. Ada yang baru beli Al-Quran, baru dapatkan, dan ada yang kongsikan baru beli TV, Ustaz. Beli TV. Allah Masya-Allah. Akbar, Masya-Allah. Semata-mata Untuk bersama dengan kita, bermula dengan halaman pertama pada hari ini. Jadi mari kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita sekali lagi baca surah yang tidak jemu-jemu kita baca dalam kehidupan kita. Dalam kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca. Ketika kita ditimpa kesusahan, kesakitan, kecemasan, kita baca. Dan setiap hari, saban hari, hampir berpuluh-puluh hari ini kita bertemu di kaca TV ini, di Facebook ini, kita tidak pernah lupa akan surah ini. Kita tidak pernah lupa akan membaca surah ini, surah Al-Fatihah. Mari kita sama-sama baca sekali lagi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan daripada surah Al-Fatihah yang sebenarnya Ustaznya dalam satu hadis riwayat Muslim menyatakan, ya, daripada Abu Hurairah menyatakan hadis kursi bahawa sebenarnya aku mendengar Rasulullah bersabda, Allah berfirman, aku membahagikan solat antara aku dengan hamba-Ku. Dan solat itu merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ya, di mana peringkat awal sebentar tadi, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, itu adalah bahagian kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
bila sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu untuk Allah dan juga untuk hamba-Ku, ya Ustaz ya. Dan bila kita melihat perkara ini, dia ada satu kesayuan sebenarnya, disebabkan Allah ini amat sayang kepada kita semua, kerana kita diizinkan untuk belajar kepada surah ini, memulakan sesi kita pada hari ini dalam keadaan kita ada banyak kekurangan-kekurangan Ustaz ya. Allah siap bagi lagi kepada kita satu bahagian Allah, satu lagi bahagian kita. Siapa kita? Ini dimasukkan juga bahagian kita. Bahagian kita. Sepatutnya tak apa tetap masuk, tapi kasih. Allah yang amat tinggi, yang amat mulia, ya, yang menciptakan segalanya ini, ada lagi bahagian Allah dan kita. Kita mungkin kata bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, padamu ya Allah kami beribadah, padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Kita rasa macam selama hari ini saya yang macam-macam saya nak, kan? Saya nak macam-macam, saya nak mohon pada Allah, ya Allah tolong bagi cepat ya Allah. COVID-19 tolong habiskan ya Allah. Aku nak bisnes aku jadi, keluarga aku ini. Tetapi bila tengok kepada hadis qudsi ini, sudah tentunya ia datang daripada Allah, dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa kita? Siapa saya, seorang hamba yang amatlah lemah hina, tetapi Allah beri peluang kepada kita. Itu sebabnya sinopsis bagi surah ini, apakah ringkasan yang ada dalam surah ini yang kita akan ulang berkali-kali. Nabi ketika membaca surah ini, ya, sahabat membaca surah ini, satu tidak pernah bosan, ya, tidak pernah bosan, dan yang keduanya ialah penuh dengan rasa kehambaan. Ya, mari tengok sinopsis surah Al-Fatihah memulakan perjalanan kita pada hari ini. Itulah episod pertama kita ataupun halaman pertama kita melihat kepada ayat 1 hingga 4, pujian bagi Allah dan sifatnya, ya. Itu adalah apa yang kita baca daripada ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kemudian pada ayat yang kelima itu yang Allah nyatakan di antara hamba-Ku dan juga antara Allah dan hamba-Ku, iyyaka na'budu, itu kepada Allah, padamu ya Allah kami betul-betul beribadah, ya, kami menghambakan diri kepada Allah, dan padamu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan diikuti dengan ayat 6 7 itu bercakap tentang mohon petunjuk jalan yang lurus. Kalau ada tiga bahagian itu, yang pertama ayat 1 hingga 4 itu berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan iman, berkaitan dengan akidah. Yang kedua, agama ini ada ibadah ataupun syariat, ya, itu yang diwakili oleh ayat nombor 5, dan pada ayat nombor 6 7 itu bercakap tentang sirat Ustaz, ya, jalan hidup, lifestyle. Dan lifestyle kita selepas ini sudah tentunya kita ada new norm Ustaz, ya. New norm, dan new norm yang baru yang kita mulakan hari ini ialah norma untuk baca Quran. Betul Ustaz. Masya-Allah, ya. Allah beri izin, dan alhamdulillah sebenarnya nak dengar lagi Ustaz. Ya. Surah Al-Fatihah lagi. Masya-Allah. Boleh Ustaz, ya? Boleh, Ustaz, Rasanya boleh, sampai hujung kalau surah Al-Fatihah aja boleh Ustaz, ya? Boleh Ustaz, ya? Tapi mungkin Ustaz nak highlightkan sesuatu tentang perjalanan kita. Perjalanan ini baru bermula, ya, baru bermula. Perjalanan kita 604, ya, halaman ini sebenarnya selain daripada kita melihat isinya, kita akan melihat satu dua perkataan, kita akan melihat tajwid. Jadi saya persilakan pada Ustaz Tarmizi, perkenalkan sikit Ustaz tentang macam mana cara kita belajar 604 halaman ke depan. Okey, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Kalau kita nak belajar tajwid contohnya Ustaz, ya, ataupun tuan-tuan dan puan-puan para sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kadang-kadang kita perlu pergi bergeraklah, maksudnya kita pergi kelas itu, kita pergi kelas ini, dan kita mungkin kena ada yuran dan sebagainya. Tapi inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih kita berhari-hari berada di rumah, Allah tutup pintu-pintu kita, pintu hiburan, pintu kita nak bersosial, pintu tengok wayang dan sebagainya. Allah nak sediakan betul-betul kita untuk bertemu yang baru saja kita lalui, iaitu Ramadan, untuk mudah-mudahan kita terpilih menjadi orang-orang yang bertemu dengan pintu, memasuki pintu Ar-Rayyan, orang yang berpuasa. Dan Allah pilih lagi, Allah beri rahmat lagi, Allah beri kurnia lagi, dapat pula kita menyambung pengajian kita daripada awal, iaitu daripada surah Al-Fatihah. Dan insya-Allah Ustaz Tirmizi, sepanjang kita bersyarah nanti,
kita akan berkongsi dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua. Ramai Ustaz, kira dalam dekat Facebook sekarang pun dah mencecah hampir 4,000 Ustaz, dan masih ada ramai lagi kita jemput sahabat-sahabat kita di seluruh dunia Ustaz, di seluruh dunia Ustaz. Bolehlah share kita, sekarang. Kena share. Ya, betul. Share butang, tekan butang share, sebarkan Al-Quran ini, sebarkan, dapat manfaat pada kita, dan kita akan kongsi juga dengan para penonton tentang ilmu tajwid yang kita telah susunkan. Antaranya mungkin pengenalan tajwid, fadilah, kelebihan, apa hukum belajar ilmu tajwid, kan? Penting ke belajar tajwid ni? Kalau tak belajar tak boleh. Ataupun Quran ni alah apa susah, baca je lah. Asal bunyi je. Adakah boleh begitu tuan-tuan dan puan-puan? Apakah hukum bacaan dia macam mana? Belajar hukumnya lain pula. Nak baca, nak praktik, adakah wajib dipraktikkan tajwid di dalam Al-Quran? InsyaAllah kita akan kongsikan. Sebab itulah saya kata, saya sendiri secara peribadi berasa begitu bersyukur dan begitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan untuk bersama dalam My Quran Time ini. Perjalanan masih jauh, ini baru kali yang pertama, baru kita kata siri yang pertama, baru pertama kali. Perjalanan masih jauh, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan, Allah Subhanahu Wa Taala beri kesihatan, Allah Subhanahu Wa Taala lapangkan masa kita. Tidak ada masa yang tak boleh lagi dalam kehidupan kita tuan-tuan. Kita ada siaran langsung pada pukul 12. Kita ada siaran ulangan malam pukul 10. Kita ada ulangan lagi petang Ustaz. Kalau tak ada masa, kita ada ulangan lagi subuh pukul 6 pagi. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kita nak dustakan? Mudah-mudahan Allah beri ruang itu kepada kita. 4 ruang yang Allah Taala susun, beri kemudahan kepada kita untuk kita belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran. Jadi itu Ustaz. Itu yang kita selalu kena doa pada Allah SWT. Pasal kita baru bermula Ustaz ya. Bermula ni penting, dia punya startingnya itu dengan kebergantungan kita itu pada tempat yang betul, dengan tujuan yang betul, ya. Agar apa? Agar Allah pandu, ya. Agar Allah pandu sebagaimana kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapat wahyu pertama surah Al-Alaq, ya. Tetapi Nabi amat nak sangat itu perkara yang saya yakin tuan-tuan yang berada di Facebook, yang di depan kaca TV, pasal tuan-tuan nak sangat. Saya tengok beberapa komen sebelum ini yang kata selama ni dah berdoa, nak belajar tadabbur, nak belajar tajwid, nak belajar dengan Ustaz Tirmizi kan, tapi bukannya tak dapat lagi peluang itu. Sekali Allah bagi begitu Allah, kan, ya. Jadi kalau katakanlah ya, ada nanti pada episod 100 ataupun 200 nanti ada rasa macam kan, dia macam dah mula nak malas apa sebagainya, ingat pada hari pertama bahawa kita mungkin sebelum ini pernah berdoa nakkan sesuatu yang paling besar daripada Allah. Yang paling besar yang Allah ajarkan dalam surah Ar-Rahman surah 55 adalah Allamal Quran. Dan hari ini mencatatkan sejarah, saya yakin sejarah bagi tuan-tuan juga, sejarah bagi saya lah ya Ustaz ya. Pasal kalau dulu saya ingat ketika di luar negara, kalau nak pergi belajar, saya belajar sedikit masa di luar negara dahulu, nak kena ambil flight untuk pergi ambil kapal terbang untuk pergi. Dan ada dalam masa 2 tahun saya berada di luar negara itu, dengan cikgu saya tu, saya kerja dengan yayasan. Pasal yayasan tu kata dia nak offer gaji, nak tawarkan gaji. Saya kata gaji nak bagi ke tak bagi tak kisah. Yang penting saya nak kerja dengan yayasan tu. Pasal dekat yayasan tu ada seorang syekh yang graduate pertama daripada negara tersebut, daripada Amerika, yang di Azhar. Jadi saya kata yang penting saya dapat kerja dekat situ, pasal saya nak bercakap dengan syekh itu, tanya soalan sebanyak mungkin, tapi makan belanja jugalah kan. Dan peluang pada hari ini kita dapat dengar Al-Fatihah pada hari ini daripada Ustaz Tirmizi, daripada Ustaz Tarmizi. Kita nak dengar sekali lagi sebelum apa? Sebelum kita berehat. Sebelum kita berehat. Sekali lagi Ustaz Tirmizi. Surah Al-Fatihah kita. Okay, baik. Kita bersama dengan surah Al-Fatihah dah 3 kali. Kali ketiga baca ni. Surah Al-Fatihah yang bermaksud pembukaan. Kita membuka silibus baru kita pada hari ini. Kali ini kita tidak ada skip ayat. Ayat demi ayat akan kita baca. Tapi hari ini kita fokus surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kekuatan surah ini beri kekuatan kepada kita untuk terus kita istiqamah dengan Al-Quran, sehinggalah kita boleh khatam. Biasa kita khatam baca Quran. Kali ini nak khatam tadabbur Al-Quran. Bersama dengan Ustaz Fazrul dan rakan-rakan. Dan mudah-mudahan
Allah berikan kepada kita sesuatu yang berharga insya-Allah. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya rabbal alamin. Itulah Al-Fatihah maksudnya kali ketiga kita baca ini untuk memberi semangat kepada semua kalangan kita, tuan-tuan yang berada di rumah. Kalau katakan surah-surah yang kita nak pergi ke depan ini melelahkan ya pasal 604 muka surat, tetapi kalau rasa lelah, kalau rasa payah dalam hidup, kalau katakan sukar segala-galanya, jangan lupa Al-Fatihah sebagai pembukaan. Namanya pun tak ada pun perkataan Fataha dekat dalam surah ini, yang ada perkataan alhamdu. Ya, alhamdu itu sebenarnya berulang sebanyak 43 kali. Ya, apa maksud hamada itu maksudnya? Mari kita tengok apa maksudnya. Ha mim dal. Perkataannya itu maksudnya ialah pujian dan syukur. Itu yang ada di atas skrin itu. Pujian dan kesyukuran berulang 68 kali di dalam Al-Quran. So apa maksudnya? Apa kaitannya dengan Alhamdulillahirabbil alamin sebentar tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya kita memuji dan bersyukur pada Allah. Apa maksud puji syukur? Kalau katakan saya ambil air ni ustaz ya, saya bagi pada ustaz ataupun ustaz bagi saya air, saya akan cakap terima kasih. Itu namanya syukur. Tetapi kalau katakan ustaz bagi pada Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman bagi pada Ustaz Tirmizi Ali, ya, saya cakap ustaz terima kasih ustaz bagi air pada Ustaz Tirmizi, itu namanya adalah pujian. Bukan syukur, pasal kalau syukur saya dapat air ini. Tetapi kalau ustaz bagi pada Ustaz Tirmizi, itu namanya saya memuji kebaikan yang dibuat oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Maksudnya apa? Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, saya baca sampai situ je ustaz ya, belum di sana bahagian tarahum ya. Tapi apakah poinnya? Poinnya ialah kalau katakan nikmat itu saya terima pada hari ini ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya-Allah. Jika kita melihat pada hari ini jiran kita, kawan kita, syarikat lain mendapat nikmat daripada Allah yang sama, apa yang kita sebut ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini akan membina diri kita yang amat-amat bersyukur kepada Allah. Tak kisahlah nikmat itu sampai pada kita, pada anak kita, pada jiran kita, pada syarikat lain, negara lain. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Allah. Kalau kita rasa macam saya nak juga macam apa yang orang lain dapat, Tuhan yang sama. Tuhan yang sama boleh memberikan kepada tuan-tuan yang berada di rumah. Ada yang kata, wah suara Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi ini masya-Allah tabarakallah. Kita cakap Alhamdulillah Rabbil Alamin, Tuhan yang sama boleh memberikan bacaan yang bagus, Tuhan yang sama boleh memberikan kita kefahaman Al-Quran, Tuhan yang sama boleh beri kita macam-macam, sehingga kan kesan ayat ini ustaznya, apakah kegelapan yang diuruskan oleh ayat nombor 2 ini, kita tidak akan berdengki lagi sesama kita. Ya, sesama kaum kita tak ada dengki-dengki lagi dah. Orang lain dapat lebih, alhamdulillah rabbil alamin. Orang lain dapat lebih ataupun saya dapat lebih, orang lain cakap alhamdulillah rabbil alamin. Kita akan menjadi sebuah negara yang amat produktif. Amat produktif kerana apa? Kerana sesama kita alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun rasa sakit, tanya apa khabar? Jawapan apa ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Padahal tahu dah ada sakit tu. Tahu dah sakit.
Ya, orang yang sakit pun tahu dia sakit, Tahu sakit. tapi jawapannya Masih lagi alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah. Kita adalah umat alhamdulillah. Kita akan ulang banyak kali, 17 kali sehari. Dalam Quran Time pun kita akan ulang kerana kita nak membina umat alhamdulillah. Dan inilah tuan-tuan yang berada di atas talian di Facebook dan di Kaca TV, tuan-tuanlah yang akan membina umat alhamdulillah ini. Ini akan mengejutkan dunia. Al-Quran ini, ya, satu buku kitab sahaja, tetapi ini pernah mengejutkan dunia 1400 tahun yang lepas. Dan kita yakin dengan sikap yang kita ambil, ilmu yang kita ambil ini terus membina kita menjadi umat alhamdulillah. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time. Baca, faham, amal. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time ke My Quran Time, Ustaz? Ya, yang penting Quran milik kita lah. Sahabat bersahabat semua. Okey, milik kepada semua. My Quran Time kita pada hari ini, kita terus berada dalam siri yang pertama kita, episod pertama kita, mendalami halaman pertama. Kita sudah pun melihat kepada 7 ayat sebagai anugerah daripada Allah SWT. Ia memang hadiah, Ustaz, ya. Dia memang hadiah yang melangkau daripada Taurat, daripada Injil, Zabur, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, menunjukkan bahawa memang ayat ini adalah amat powerful, adalah amat penting dalam kehidupan seharian. Ia akan melonjakkan, melonjakkan potensi kita, membuka potensi kita. Satu potensi kita akan terbuka bila kita kenal siapa pencipta kita. Itulah ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kemudian kalau kita kenal kita ini hamba, sekali lagi potensi kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi menjadi seorang hamba yang bersyukur, ya. Kesannya ialah Nabi dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita dapat jadi hamba yang bersyukur. Sudah tentunya bila kita selalu bersama Al-Quran. Dan yang ketiga, bagaimana potensi kita dilonjakkan bila kita hidup mengikut jalan yang lurus. Jalan yang telah terbukti kepada orang-orang yang pernah berjaya pada waktu dahulu, diberi nikmat di kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Jadi Ustaz, sebenarnya kalau kita cuba memahami satu persatu perkataan di dalam Al-Fatihah ini, kesannya nanti Ustaz, ya, kalau kita ambil satu, saya tengok jumlah perkataan yang kita akan faham ialah 12% di dalam Al-Quran. Oh, masya-Allah. Bismillah tu, bismillah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, ada beberapa perkataan tu kita akan tengok satu persatu, tapi bukan hari ni. Kita akan tengok satu persatu pada siri-siri akan datang. Wah, maksudnya sebab itu penting sekali, dan kita memang nak mengajak sahabat-sahabat kita semuanya untuk bergabung dengan kita, untuk bersahabat dengan kita. Bersahabat dengan Al-Quran bukan satu hari dua Bukan ni. satu hari dua hari. Tetapi kita nak habiskan, Ustaz Tirmizi, selama banyak tahun, 600 sebab banyak tahun, masya-Allah. Betul itu kan? Maksudnya 604 muka surat ataupun halaman. Betul. Yang saya kira subhanallah, lepas tu kita sembahyang pun lain macam. Allah Rabbi, subhanallah. Betul. Macam Al-Fatihah sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, pernah ataupun tidak kita terfikir, sahabat-sahabat Al-Quran semua, pernah tak kita terfikir dalam kehidupan kita, kita duduk sejenak, suratil Fatihah yang kita baca sampailah ke Zuhur belum, subuh tadi, berapa kali dah kita baca Fatihah dalam kehidupan kita, dalam solat kita? Ada mungkin tuan-tuan dan puan baca 100,000 kali lebih, mungkin orang yang paling tinggi lagi 200,000 kali lebih. Bagaimana nilaian suratil Fatihah yang kita baca dari segi bacaannya, makhrajnya, sebutannya, tajwidnya, dan lebih lagi bagaimana penghayatannya. Allahu Akbar. Bagaimana pemahamannya. Sedangkan
bila kita baca Fatihah tu Allah menjawab bacaan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Allah jawab hamadani abni. Hamba-hambaku sedang memujiku. Betul. Allahu akbar. Ya Ustaz, sebenarnya kalau contoh je lah ya. Ustaz. Katakan saya bercakap dengan ustaz, RM1 untuk saya, RM1 untuk ustaz. Allahu akbar. Kan? Masya-Allah. Kalau kata Allah cakap tadi, satu bahagian untukku, satu bahagian untukmu. Masya-Allah. Oh, kalau dah berapa kali Ustaz kita baca? Kata Allah. 17 kali 365 hari kali berapa tahun? Dah solat, subhanallah. Maksudnya kalaulah setiap kali baca dapat RM1, Allahu akbar. Ustaz. RM1 untukmu, RM1 untukku. Allahu akbar. Tuan-tuan boleh check dalam akaun tuan-tuan. Ya. Oi, Allah. subhanallah. Tapi pasal tak nampak Ustaz, Ya, Ustaz. Allah reservekan perkara itu bukan sampai akhirat saja. Ya. Sebenarnya di dunia lagi kita sudah pun mendapat manfaat daripada Fatihah kita. Salah satunya apa tuan-tuan? Kita mohon petunjuk jalan yang lurus. Hari ini Allah kabulkan. Allah. Banyak kali Allah kabulkan. Hari ini Allah kabulkan untuk kita memulakan balik semula. Betul, Ustaz. Ya, apa istilahnya memulakan apa Ustaz? Pengajian atau Pengajian, perjalanan memulakan perjalanan baru. Ya, itu sebabnya kalau Ustaz Tirmizi boleh kongsikan sikit Ustaz dalam Fatihah ini. Ya. Betul. Memang satu surah, tapi bila bercakap tentang tajwid, tentang bacaan ini, macam mana kita nak bergerak ke depan ni? Silakan Ustaz. Kalau kita masuk segmen tajwid Ustaz ya. Ya, sila. Bonus untuk kita punya Quran time ni, insya-Allah My Quran Time kita khatam tadabbur Al-Quran, insya-Allah kita juga boleh khatam tentang teori ilmu tajwid. Ya. Kita ambil sedikit sehari sedikit saja satu segmen, lebih kurang seminit 2 minit kita terangkan tentang tajwid satu persatu. Hari ini kita masuk bab apa? Hari ini insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan untuk segmen tajwid kita yang kita nak kongsikan iaitu pengertian tajwid itu sendiri. Pengertian tajwid mungkin dari segi bahasa, mungkin dari segi istilah kan apa yang Mungkin kita boleh lihat dekat kita boleh sama-sama saksikan dekat skrin kita pengertian ilmu tajwid itu sendiri dari segi bahasa dan juga dari segi sebab kadang-kadang kita tak tahu tajwid apa dia tajwid baca Quran tak mungkin dan tu, kalau kita melihat secara di Kaca TV kita segmen tajwid kita pengenalan ilmu tajwid iaitu dari segi bahasa apa dia tajwid ialah memberi maksud memperelokkan ataupun mencantikkan sesuatu memperelokkan atau mencantikkan sesuatu. Dari sudut istilah pula, tajwid bermaksud mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan betul dan menjaga sifat-sifatnya. Masya-Allah. Itulah pengertian ataupun pengenalan berkenaan dengan ilmu tajwid. Sebab tu penting ilmu tajwid ni kerana Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan cara khusus baca Al-Quran. Bukan kita baca Al-Quran cara Nabi baca. Nabi bila wahyu pertama turun, Nabi kata aku bukan qari, aku tak boleh baca. Betul. Cara bacaan dia sebagaimanalah Allah Taala ajar kepada Nabi Muhammad melalui Jibril alaihi salam, kerana Al-Quran ni dia ada cara khusus yang Allah Taala nak kendaki. Maka kata para ulama, kalaulah ulama tak buat ilmu tajwid kepada kita, tak ada ilmu tajwid ni, la dha'at aswatul Quran. Nescaya suara Quran akan hilang. Orang tak tahu baca Quran macam mana. Maka ulama buat kaedah-kaedah begini. Maka alhamdulillah kita satu dunia, orang Afrika ke, orang Asia ke, orang apa nama Eropah ke semua, kita disatukan dengan cara bacaan Al-Quran. Dia cakap Ustaz sebenarnya bila bercakap tentang tajwid ni dia kalau saya bukan orang TT kan dia nak cakap Ganu tu dia jadi kadang-kadang dia jadi bahasa Tagalog pula jadinya kan itu baru bahasa Terengganu kan orang Terengganu pandang gitu je kan pada saya apatah lagi kalau Al-Quran ia adalah cahaya daripada langit ya dia bukan sekadar dari segi konten maksudnya sahaja tapi bacaan itu sendiri pun sudah menjadi cahaya. Baca saja hati daripada malap pada hari ini. Wah, subhanallah. Kan itu yang kita dengar tadi. Saya bercakap-cakap bila Ustaz Tirmizi baca tu tak tahu saya terus terbawa ke alam 1400 tahun yang lepas. Bukannya ada atas skrip ke apa ke kan pasal apa pasal di sebalik tajwid itu ada perkara yang penting Ustaz ya. Jadi macam mana kita akan belajar ke depan Ustaz? Silakan. Kita akan belajar silibus ataupun pengajian tajwid kita seperti yang Ustaz Tirmizi sebut tadi kita tidaklah kita menekankan secara mendalam satu-satu bab itu kita akan kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semua sedikit demi sedikit dan insya-Allah kita akan boleh mempelajari semua aspek dalam bidang ilmu tajwid
Dan bukan setakat itu, kita akan datangkan contoh-contoh kalimah-kalimah simple tapi sampai. betul. Faham. Betul. Okay. Santai dan sampai, Santai dan sampai. sehingga kan Pandai. kalau standard Pandai, itu bagus, sehingga kan daripada Johor baca dapat disambung oleh orang Melaka. Allah. Kan? Orang Negeri Sembilan disambung oleh orang Selangor, Betul, orang Selangor boleh disambung oleh orang Newcastle, Ustaz. Masya Allah, Di Kelantan, Kota Baru. Kota Baru. Okay. Dia sama dia, orang tak perasan ini Kota Baru ke apa. Kan? Kalau orang Terengganu dengan Terengganu memang tak nampak beza. Sebabnya kita nak dengar sekali lagi Ustaz, Ya, surah Al-Fatihah, tapi orang Terengganu dengan orang Terengganu, ini bukan bias walaupun saya bukan orang Terengganu, saya bagi sokongan juga. Okey. Surah Al-Fatihah, tolong belanja sikit Ustaz. Okey. Kepada semua penonton hari ini 5,500 online di Facebook, di Kaca TV berapa ratus ribu ini. Jadi kita doakan tuan-tuan, mari kita baca bersama Ustaz Tirmizi dan Ustaz Tarmizi Suratul Fatihah. Ustaz Zee, Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat kita di Facebook, subhanallah, boleh katakan semuanya menitipkan kalimah alhamdulillah. Alhamdulillah. Teruja, alhamdulillah. Lafaz kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak pernah barangkali kita terfikir, kita terbayang kita akan duduk di kaca TV belajar Al-Quran, memahami Al-Quran. Itulah satu nikmat yang Allah Taala bagi pada kita, dan saya ucap tahniahlah kepada sahabat-sahabat Al-Quran semuanya yang begitu komited, yang begitu bersungguh-sungguh untuk sama-sama kita belajar dan bergabung dengan kita. Ustaz Tirmizi, cakap dengan tadi kita baca bacaan secara murattal, kita pun akan kongsi juga dengan sahabat-sahabat kita nanti bentuk-bentuk bacaan. Sebab kadang-kadang penonton tanya, kadang-kadang dengar lambat baca, kadang-kadang cepat, kadang-kadang macam senyum je, kadang-kadang macam keluar urat dahi berkerut dahi, maknanya tinggi. Jadi ada bacaan dia, ada tempo yang lambat, ada cara yang cepat. Jadi kami baca permulaan tadi Ustaz Tirmizi, kita baca tadi bacaan murattal, maknanya bacaan yang sesuai ketika solat, ketika tadarus Al-Quran. Dan untuk yang kali ini ni, kita nak cuba baca secara mujawwad. Bukan mujawwad. Mujawwad, iaitulah bacaan yang berbentuk bertaranum kan. Bacaan yang agak lambat. Jadi mari sahabat-sahabat sekalian cuba bezakan bunyi dia. Jadi saya seperti biasa. Silakan. Okey. Memang selalu macam tu kan. Kita mulakan dulu dengan siapa dulu? Ustaz Tarmizi. Boleh insya-Allah. Jadi kita cuba Ustaz Zee, kita cuba taranum nahwan ke? Nahwan. Okey, baik, kita cuba Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Itulah bacaan surah Al-Fatihah ya Ustaz ya. Terima kasih. Dan surah Al-Fatihah ini sebagai ringkasan kepada keseluruhan 113 surah yang kita akan ikuti ya. Sebenarnya semua surah-surah, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, An-Nisa sampailah kepada surah An-Nas itu tuan-tuan adalah penerangan kepada 3 perkara yang ada dalam surah Al-Fatihah yang akan melonjakkan potensi kita. Jadi sebabnya bila bercakap tentang bacaan sebentar tadi ustaznya, sebenarnya kita lihat bahawa dengan bacaan yang penuh baik itu tadi, ia membawa, mengimbau, reflect kepada apa yang ada dalam diri kita. Kalau katakan tuan-tuan mendengar surah Al-Fatihah ini, kita ingin berfikir tentang ibu ayah yang pernah mengajar saya Al-Quran. Allah. Ya Ustaz. Sebab tu Ustaz maaf menceritakan. Betul Ustaz. Sebab itu betapa hebatnya 7 ayat ini Ustaz. Ya. Maknanya hari ini kita belajar 7 ayat ini saja. Ya. Mana walaupun 7 ayat kita nampak yang kita selalu baca, tapi maksudnya ataupun pemahamannya masya-Allah Ustaz. Betul. Jadi ada lagi 603 muka surat lagi Allah ya. Allah. Dan kalau kita lihat sebenarnya kalau di hujung situ ada siratal ladzina an'amta alaihim, kita nak kalau boleh baca al-Quran ini seperti orang yang pernah dapat nikmat, macam nabi, siddiqin, syuhada, dan bukan orang yang dimurkai. Nanti apakah orang yang dimurkai ini, perangai dia ada dalam surah Al-Baqarah. Betul. Ya, waladdallin, orang yang disesatkan, perangai mereka ini ada dalam surah Ali Imran. Jadi tafsir kepada perkara ini ada dalam 2 surah yang panjang tersebut. Jadi sebabnya kalau tuan-tuan nak cubalah ya, cuba sekali lagi ustaz ya. Tuan-tuan yang tahu bahawa sebenarnya kita diajarkan al-Quran dan kita juga khalaqal insan kan dalam surah Ar-Rahman. Kita ada insan yang amat berharga kepada kita, ibu ayah yang memperkenalkan, yang memberi ruang somehow. Okey, bahasa Inggeris pula ustaz ya. Walau macam mana sekalipun, akhirnya kita duduk di depan TV, di Facebook ini untuk baca al-Quran. Sebenarnya ketika kita mendengar al-Fatihah, kita mengimbau kembali kepada ibu ayah kita yang membenarkan perkara kebaikan ini ya. Sekali lagi ustaz, surah Al-Fatihah. Okey. Ya. Tadi kita dua-dua bersama. Tapi tuan-tuan yang di rumah, kita kata pada Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah kerana ibu ayah saya Allah, Engkau izinkan untuk mereka membenarkan saya sampai tahap ini. Silakan ustaz, surah Al-Fatihah. Okey, kali ini kita baca seperti biasa. Macam dalam solat. Okey, sebelum Ustaz sebut, Ustaz Zee sebut tadi bacaan solat, bacaan kami yang sekejap tadi sebelum kita ni cakap tadi, bacaan yang mujawad tu, jika kita baca dalam solat, ketika jadi imam agak kurang sesuai dengan tempo macam tu. Tu kalau baca kat masjid tu tinggal imam, tok imam dengan tok bilang. Siap-siap tok bilang berbalik juga. Pasal panjang, lambat. Itu tidak sesuai dengan solat. Itu sesuai untuk santai, untuk penghayatan, untuk kita nak melihat satu perkataan demi satu perkataan. Jadi sebab tu dalam surah Al-Fatihah ni sebenarnya kita boleh baca mengikut alunan ataupun acuan taranum yang pelbagai. Kita boleh baca dengan nahawan, kita boleh baca dengan bayati. Kalau boleh saya kongsikan bacaan Imam Masjidil Haram contohnya, Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Syekh baca dengan taranum, acuan taranum ras. Kan? Ataupun kalau Syekh Bandar Ustaz, Syekh Bandar bukan Bandar Kinarab, Bandar Bali lah. Bandar Bali lah nama dia. Itu hebat tu. Oh subhanallah. Itu macam-macam. Kau tak boleh cuba baca macam Syekh Bandar. Takut edit. Takut jadi Bandar Kinara Okey. Tak apalah ustaz, mana-mana yang penting. Sekali lagi. Saya baca. Saya nak cuba baca apa nama ni dengan bacaan ala Syekh Mahir. Mahir ya. Mahir ni bukan Mahir Zain tuan-tuan tuan-tuan tersilap pula Mahir nanti. Yang ni nama dia Mahir Al-Mu'iqli, Imam Masjidil Haram. Baik. Sahabat-sahabat kita di Facebook, subhanallah, dibawa langsung daripada Masjidil Haram ke TV Hijrah? TV Hijrah. My Quran Time. Baik, kita dengarkan. Ya, mata yang memandang sekarang Ustaz dalam Facebook kita 6,000, mungkin boleh pergi 10,000 Ustaz. Insya-Allah. Kan, masya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya baca ni, share. Sila tekan butang share. Sebarkan Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Saya nak cuba baca bacaan surah Al-Fatihah dengan bacaan Syekh Mahir Al-Mu'iqli. Tapi mungkin 2-3% sajalah. Tak apalah. Kita minat kan? Betul. Kita minat, kita cuba. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ustaz, saya rasa macam berada di Masjidil Haram. Allah Masjidil Akbar. Haram. Masya Pejam Allah. mata Allah macam Masjidil Haram. Allah Bila Rabbi. buka, oh rupanya Ustaz Tarmizi. Katanya Tarmizi. suasana tadi tu. Suasana. Penghayatan, masya-Allah. Dan kita memohon hidayah Ustaz ya. Kita memohon hidayah dalam ayat yang ke-6 ini. Allah terus jawab sahaja dalam surah Al-Baqarah. Subhanallah. Walaupun surah Al-Baqarah ini 13 tahun selepas Betul, Nabi dibangkit menjadi rasul baru turun, Masya tapi Allah, diletakkan pada halaman nombor 2. Betul, Ustaz. Jadi tadi daripada TV Hijrah ya, macam Masjidil Haram, kita nak sekali lagi lagi kita berpindah pada surah Al-Baqarah, tapi kita baca saja. Baca saja, Saja Ustaz Tirmizi baca. Penerangannya pendek, kemudian kita nak sambung lagi lah kelas kita baru bermula Ustaz ya. Masya-Allah, Jadi masya-Allah. Ustaz Tirmizi Ali bersama surah Al-Baqarah halaman nombor 2, Masya-Allah. 1 sampai 5. Okey. Okey. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Itulah bacaan ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah ya, menjawab kepada ihdinas siratal mustaqim. Hebat Ustaz. 13 tahun selepas itu Selepas itu ya, maksudnya Nabi naik jadi rasul selepas 13 tahun baru turun yang surah Al-Baqarah ini ya. Jadi nak menceritakan susunan dalam Al-Quran ini menarik betul ya. Kalau ikutkan surah Al-Alaq wahyu pertama jadi surah yang ke-90 lebih ya. Tapi surah Al-Baqarah yang lepas 13 tahun jadi nombor 2, muka surat 2 pula tu. Kan panjang pula tu ya. Mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa panjang sangat surah awal-awal, tak boleh ke kita mula daripada surah yang pendek-pendek dulu ke? Rupa-rupanya susunan ini adalah tauqifiyah yang ditentukan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia adalah untuk umat. Ini untuk umat, maksudnya ialah untuk kita baca satu halaman demi satu halaman, nanti kita akan terkejut ya, rupanya awal-awal lagi surah Al-Baqarah ni Allah menegur kepada orang Madinah. Masya-Allah. Madinah. Nabi di Madinah kan. Dan kita sekarang ini dah lama Islam ya, bagian dah lama Islam, sebenarnya Allah akan beri teguran demi teguran ya, agar kita sebenarnya kena memimpin, tetapi kadang-kadang kepimpinan kita itu mungkin tidak berkesan kerana kita tidak mengikut kepada hidayah daripada Al-Quran ini sendiri. Yang kita mohon, tapi kadang-kadang sama ada bila ada peluang kita tak jawab. Kita minta kalau boleh, ya Allah tolong bagi A. Bila Allah nak bagi A,
kita tak nak pula. Kita kata saya nak B. Bila kita ya Allah aku nak B. Bila Allah nak bagi CP nak B ni, ya Allah nak tukar nak di C pula. Itu adalah apa yang berlaku pada orang dahulu. Jadi kita akan tengok bersama insya-Allah, tapi bukan hari ini. Kan kita baru bermula Ustaz, kan. Kita akan tengok balik semula ayat 1 hingga 5 ini pada hari esok insya-Allah. Sebabnya Quran ini dia ada tanasub istilahnya. Dia ada kaitan antara halaman pertama, kedua, ketiga, keempat. Itulah perjalanan bersama tuan-tuan. Tolong doakan. Kita doakan bersama, kita terus istiqamah. Amin. Bagaimana nak dapat perkara itu, kita berdoa. Kita persilakan pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman untuk memimpin doa, memulakan My Quran Time kita pada hari pertama hari ini. Silakan. Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم banyaknya nikmat kurniaanmu kepada kami ya Allah. Banyaknya ya Allah kurniaanmu kepada kami ya Rahman. Namun kami kadang-kadang ingkar kepadamu ya Allah. Bahkan kadang-kadang menyebabkan kami makin jauh kepadamu ya Allah. Maka ya Allah kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah. Ketuklah pintu hati kami ya Allah. Cuitlah hati kami kembali ya Allah. Untuk mata kami melihat kalammu Al-Quran. Telinga kami dengarkan dengan bacaan Al-Quran. Lidah kami ya Allah, lidah yang boleh menyebut kalimah-kalimahmu Al-Quran. Tangan kami ya Allah, tangan yang membelek lembaran mushaf Al-Quran. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, saat ini kami bermula ya Allah. Justru kami memohon kepadamu, sesungguhnya sebenar-benarnya kekuatan daripadamu ya Allah, agar kami dapat bersahabat dengan kekasih kami ini Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya mujibas sailin, perkenankan doa kami ya Allah. Tunaikan hajat kami ya Rahman, agar akhir hidup kami akhir hidup yang diridai olehmu jua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman membacakan doa sebentar tadi. Dengan doa itu kita harapkan doa-doa yang kita akan bacakan setiap hari adalah reflect kepada apa isi daripada Al-Quran, kerana apabila kita baca Al-Quran kita ingin dapat rahmat Ustaznya, dan salah satu cara mendapat rahmat ini adalah kita berdoa. Itu sebabnya ada yang tanya mengapa berdoa memang tahu doa tu bagus, tapi kerana kita ingin pastikan hati kita ini respon terus kepada Allah, dan pastinya kita ingin My Quran Time ini istiqamah terus menerus. Bagi tuan-tuan yang ingin terus bersama dalam usaha ini, share dan sama-sama juga untuk kita menyokong mushaf Al-Quran ini dapat disebarkan dalam gerakan wakaf untuk ummah. Kerana inilah tanda kesungguhan kita bersama. Kita tidak mahu sekadar diri kita, itu yang dimaklumkan dalam surah Al-Baqarah yang kita akan dalami. Kita mesti sebarkan, kita mesti sama-sama kongsikan agar cahaya Allah ini terang benderang seperti matahari, akan melonjakkan bumi ini dengan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita akan bertemu ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi 3 kali insya-Allah. My Quran Time, baca, faham dan kita beramal, insya-Allah.